Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan MPU 21032. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Saya diketuai. Saya adalah ketua daripada kumpulan ini. Nama saya ialah Muhammad Amin bin Azul Akmal. Nombor metrik saya ialah 17DEP21F1003. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Muhammad Ammar, Muhammad Mustaqim, Muhammad Haris dan Syafiq bin Syari. Tajuk yang kami dapat dalam pembentangan ini ialah faktor penjajahan imperialisme mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Di dalam slide ini mengandungi 7 isi. Nombor 1, pendahuluan. Nombor 2, faktor dari segi ekonomi. Nombor 3, revolusi perindustrian dari segi pengangkutan. Nombor 4, faktor imperialisme dari segi sosial. Nombor 5, mentamadunkan masyarakat Asia. Nombor 6, faktor imperialisme dari segi politik. Nombor 7 ialah penutup. Pendahuluan. Penjajahan oleh kuasa-kuasa asing ke atas tanah Melayu telah bermula pada tahun 1511 apabila Portugis menghancurkan keagungan Empayar Melayu Melaka diikuti Belanda, Inggeris dan Jepun. Dasar kuasa asing telah mengubah corak kehidupan di tanah Melayu dan salah satu kuasa asing mengubah corak kehidupan ialah kehidupan tradisi masyarakat Melayu dan struktur pentadbiran yang sedia ada dalam masyarakat. Dasar-dasar imperialisme adalah lebih didorong oleh perkembangan semasa Eropah yang sibuk memperjuangkan tanaman nasionalisme dan negara bangsa. Antara faktor imperialisme barat ke Asia Tenggara ialah ekonomi, sosial dan politik. Saya akan menerangkan dari segi faktor ekonomi. Pendahuluan. Bahan mentah merupakan perkara asas manusia dari erti kata luas. Ianya termasuk dalam sumber-sumber semula jadi yang digunakan walau bagaimanapun. Pada zaman penjajahan revolusi perindustrian memerlukan banyak bahan mentah bagi menjana pengembangan industri pertukangan. Hal ini telah mendorong masyarakat Eropah menjajah negara lain dalam merealisasikan keperluan dalam pengeluaran bahan mentah di negara mereka. Seperti kita bincangkan tadi, faktor utama ialah keperluan dalam pengeluaran bahan mentah. Keperluan ini telah menyaksikan kuasa-kuasa barat berlumba-lumba untuk mendapatkan kawasan tanah jajahan baru, terutamanya negara yang berada di Asia Tenggara. Negara Asia sememangnya mempunyai banyak bahan mentah yang diperlukan dari negara barat. Penjajahan yang dilakukan oleh imperialisme barat dapat menjamin tempat untuk memasarkan hasil-hasil perindustrian yang dikeluarkan oleh mereka. Ini adalah antara contoh bahan mentah yang diperolehi oleh negara barat. Nombor 1 ialah biji timah dapat menampung penguasaan mengeting. Getah diperlukan bagi akibat perkembangan industri kereta, kelapa sawit dalam penciptaan, mesin penghancur buah. Penutup. Perbezaan kehidupan pada zaman penjajahan adalah berbeza kerana pada waktu dahulu keinginan memungut hasil bahan mentah adalah tinggi sehingga mereka bersaing kuasa dalam mendapatkan sumber bahan. Berbeza pula dengan masa kini di Malaysia yang mana orang barat tidak lagi menjajah selepas kemerdekaan dialami. Sebaliknya, semua bahan mentah mudah dimiliki, lebih-lebih lagi dengan teknologi yang semakin canggih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustaqim bin Zulkifli, nombor pendaftaran 17 di IP21F, ingin membentangkan revolusi perindustrian dari segi pengangkutan. Pendahuluan. Pengangkutan utama pada masa penjajahan barat ke tanah Melayu ialah kapal bersawap, di mana kapal bersawap dapat membantu mempercepatkan perjalanan ke negara-negara Eropah. Revolusi perindustrian dari segi pengangkutan. Penubuhan pangkalan syarikat India Timur Inggeris di Madras merupakan titik mula kepada penghasilan kapal bersawap, di mana pada ketika itu syarikat India Timur di Madras diserang oleh negara penjajah yang lain, iaitu negara Perancis. Kepentingan syarikat India Timur di pesisir pantai Madras juga menyumbang kepada penghasilan teknologi yang baru, iaitu seperti telegraf, yang di mana pada pembukaan terusan Suez
pada tahun 1869 sedikit sebanyak dapat menyumbang kepada segi penghantaran barang dan juga komunikasi. Revolusi pengangkutan menyumbang kenaikan 5% kepada keluaran dalam negeri asal sejak 2004 hingga 2021. Kadar ini kita dapat melihat kepada penyumbang yang banyak dari segi pengangkutan. 200,000 jalan raya telah dibina demi mempercepatkan perjalanan rakyat Malaysia, dan juga 18 buah pelabuhan, 22 lapangan terbang dan juga 2,900 km rel kereta api. Malaysia juga telah menuju ke arah pendigitalan, iaitu dari sektor pengangkutan di Malaysia, di mana banyak sektor swasta yang melakukan sistem pengangkutan yang lebih efisien. Kesimpulannya, strategi dan plan tindakan perlu dilakukan demi memajukan perindustrian dari segi pengangkutan di Malaysia demi memajukan ekonomi yang lebih besar, iaitu penggunaan kenderaan yang baru memerlukan proses revolusi yang kuat demi percepatkan dan demi menjaga kelestarian alam, dan juga pada masa yang sama dapat menyumbang kepada keluaran hasil dalam negeri. Saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Hamzah. Nombor matriks 17 DEP 21F1015. Saya akan terangkan faktor imperialisme dari segi sosial. Pendahuluan. Agama bermaksud kepercayaan kepada Tuhan, juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Agama juga merupakan perkara utama dalam membentuk sosial seseorang berdasarkan kefahaman dan kepercayaan agama masing-masing. Perkara ini dapat dikaitkan dengan zaman penjajahan Barat ke Tanah Melayu, seperti mana Eropah mengambil kesempatan dengan menyebarkan agama Kristian di kalangan Asia Tenggara. Antara faktor imperialisme Barat ke Tanah Melayu dari segi agama adalah menyatakan keagungan tamadun Barat yang disebarkan ke negara Asia Tenggara, juga melibatkan soal agama di mana membalas Kristian mengambil kesempatan menyebarkan agama Kristian di kalangan penduduk Asia Tenggara. Keinginan Kristian untuk menyebarkan agama mereka dan tamadun Eropah juga pendorong kepada dasar imperialisme Asia Tenggara. Tambahan pula, agama Kristian telah berpecah kepada beberapa mazhab seperti Katolik, Protestan, Anglican, Methodist dan Jesuit, menyebabkan mereka berlumba-lumba dan bersaing dalam penyebaran agama Kristian di Asia Tenggara. Sebagai contoh, membalir Kristian menggunakan pelbagai cara untuk menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk menganut agama mereka, sama ada melalui aktiviti kebajikan dan pendidikan dengan menumbuhkan sekolah yang ditadbir oleh membalir Kristian seperti di Philippines dan Indochina. Masyarakat Eropah percaya mereka mestilah mengorbankan kesenangan dan kemewahan yang dimiliki supaya dapat mentamadunkan masyarakat Asia Tenggara. Kesimpulannya, jelaslah bahawa pada zaman penjajahan dahulu terdapat pengaruh agama yang luas, iaitu agama Kristian yang asalnya dibentuk oleh masyarakat Barat yang ingin mengembangkan agama mereka. Di Malaysia pula, masyarakat bebas menentukan agama mereka, tetapi agama Islam merupakan agama yang utama di dalam negara. Ini barulah diikuti dengan agama-agama lain.
Perbezaan agama telah membawa kepada perubahan adat berbeza dari zaman penjajahan dahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad bin Zulkifli, nombor metrik saja 17 DEP 21F1001. Saya akan menerangkan tajuk faktor imperialisme barat di tanah Melayu. Pendahuluan. Kemajuan merupakan perkara yang sering kali disebut oleh negara dalam membentuk suatu dasar. Hal ini kerana kemajuan dalam pelbagai aspek merupakan perkara yang paling penting dalam memperolehi perubahan yang baik ke arah kecemerlangan yang lebih utuh. Pada dasarnya, semasa zaman penjajahan berlaku di Malaysia, masyarakat barat telah memperlihatkan perbezaan dari segi kemajuan di dalam negara dan mereka menginginkan perubahan selaras dengan negara yang maju yang lain. Oleh itu, perkara ini menjadi satu asbab dalam faktor penjajahan imperialisme. Seterusnya, faktor pertama, mentamadunkan masyarakat Asia. Yang pertama, negara barat beranggapan menjadi tanggungjawab sosial mereka untuk mentamadunkan penduduk Asia Tenggara yang dilihat semakin mundur kerana bergantung kepada kegiatan yang berasaskan pertanian mereka. Orang barat beranggap kebudayaan dan tamadun mereka lebih tinggi daripada masyarakat Asia Tenggara. Yang kedua, rantau Asia Tenggara dilihat sebagai sebuah rantau yang sangat berpotensi untuk menyebarkan kebudayaan barat kerana ketika itu masyarakat Asia Tenggara masih lagi mundur dan belum terdedah kepada kebudayaan barat yang tinggi. Alasan ini dilakukan oleh kuasa barat apabila mereka cuba pertahankan sebab dasar imperialisme. Yang ketiga, mereka melakukan konsep white man burden atau beban orang putih. Kesimpulannya, idea orang barat untuk mentamadunkan penduduk Asia Tenggara tidak berjaya. Mereka sebenarnya tidak berhasrat untuk memajukan orang timur kerana slogan tersebut hanyalah muslihat untuk menjajah Asia Tenggara bagi menjayakan kepentingan mereka dan kesannya dasar penjajahan tidak mendatangkan manfaat terhadap penduduk tanah Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syafiq bin Syahrin. Nombor metrik saya ialah 17 DEP 21F1057. Tahukah anda tentang kestabilan dan kemakmuran negara kita telah menarik kedatangan berbagai kuasa barat? Hal ini kerana terdapat banyak faktor yang telah mendorong kuasa barat datang ke tanah Melayu. Mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan kawasan jajahan baru bagi menaikkan status negara mereka. Perbezaan strategi yang digunakan oleh mereka di negara kita dapat meluaskan kuasa serta pengaruh mereka di alam Melayu. Yang seterusnya, faktor dari segi politik, iaitu penjajahan dan imperialisme barat ke Asia Tenggara ialah persaingan antara kuasa-kuasa barat iaitu Portugal, Belanda, British, Sepanyol, Amerika Syarikat dan Perancis saling bersaing untuk memperolehi tanah jajahan. Ini kerana keluasan tanah jajahan melambangkan kekuatan, kekayaan dan sanjungan yang diperolehi oleh kuasa barat. Ataupun erti yang lain, semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang mereka dapat. Kebarangkalian persaingan ini boleh mencetus peperangan. Cara untuk mengelakkan hal itu terjadi, berbagai penjanjian yang telah dibuat antara mereka untuk menentukan kawasan pengaruh masing-masing. Contohnya, perjanjian Inggeris Belanda telah ditandatangani untuk menentukan kawasan pengaruh mereka. Yang seterusnya ialah penutup. Kesimpulannya di sini, kita dapat mengetahui tentang persaingan ini memberi impak yang buruk kepada negara jajahan. Sebagai contoh, dasar-dasar penjajahan mereka telah menindas penduduk tempatan. Hal ini mencetuskan gerakan nasionalisme dalam kalangan rakyat tempatan yang menuntut kebaikan terhadap taraf hidup dan juga menuntut kemerdekaan daripada kuasa penjajah. Sekian, terima kasih.